Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Ashabul fadilah, tuan-tuan imam, tuan-tuan Bilal Masjid Al-Bukhari yang berkat ini, tak dilupakan jemaah kita dari seluruh Malaysia dan rakan-rakan sahabat ilmu yang istiqamah di dalam siri-siri kuliah dan juga tausiah kita. Mudah-mudahan selamat berkat hendaknya. Pertamanya syukur kehadrat Allah, masih panjang lagi umur kita. Mudah-mudahan Allah terima amal kita lebih-lebih lagi. Kita dah sampai hujung Ramadan. Malam ini malam terakhirlah kita berterawih. Kemudian besok hari terakhir kalau panjang umur kita berpuasa. Dan masuk maghrib besok sudah pun kita menyambut hari Lebaran Idul Fitri. Dan atas dasar itulah tidak sikit di kalangan kita sahabat-sahabat yang menyatakan rasa sayu ataupun sedih kerana Ramadan tidak berapa hari sahaja lagi. Sebenarnya inilah perasaan orang-orang mukmin, orang-orang beriman, merasa gembira dengan sebab datangnya bulan Ramadan Al-Mubarak. Bulan yang dikatakan oleh Imam Ghazali rahimahullah alaih adalah satu bulan yang diibaratkan sebagai penawar kepada bulan-bulan lain. Ini kata Imam Ghazali, kalau dalam setahun itu beracun, ketahuilah bulan Ramadan itu penawarnya. Dan kalau dalam seminggu itu beracun, hari Jumaat seperti hari inilah adalah penawarnya. Maka mudah-mudahan Allah terima ya amalan kita, dan Allah beri kebaikan yang banyak dengan sebab bersungguhnya kita melaksanakan ibadat puasa sebagaimana yang disyariatkan oleh agama. Baik. Sehari dua ni ramai yang berbicara tentang Lailatul Qadar. Apakah malam 21 hari itu, malam 23 kah, malam 25 ke, malam 27, 29 macam malam tadi kah? Maknanya tidak sedikit para sahabat berbincang ataupun membahaskan tentang Lailatul Qadar ini. Ini menunjukkan kesungguhan masing-masing nak carinya satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan itu. Apapun di hujung-hujung Ramadan kita ini, kita nak buat satu pesanan ringkas kepada diri sendiri dan sahabat-sahabat sekalian, jemaah Masjid Al-Bukhari kita sekalian. Memanglah Lailatul Qadar tu kita nak cari. Kita nak tuntut, kita nak usaha sungguh-sungguh. Semoga kita dapat qiyam pada malam itu. Dapat keselamatan, keberkatan. Sebagaimana nas Al-Quran kata, salamun hiya hatta matla'il fajr. Berkat, selamat, damai, tenteram sehingga terbitnya fajar. Tetapi yang lebih besar ialah kita nak menghidupkan Ramadan itu sepanjang bulan. Dan menggandakan kita nak hidup, nak qiyamkan bulan puasa itu 10 akhirnya. Pada 10 akhirnya. Atas dasar itulah kita nak berpakat. Nak berpakat, puasa kita dah puasa. Qiyam berterawih kita dah berterawih 20 kah, 8 kah ataupun lebih lagi. Witir pun kita tak tinggal. Kunut pun kita baca dengan istiqamah. Tadarus Quran dah sampai ujung dah. Ada yang hari ni juzuk 29. Itu pun dah khatam dah sekali. Tengah-tengah Ramadan hari tu. Ni nak khatam kali kedua dah. Okey. Beri makan orang puasa. Kita dah beri makan. Begitu juga ibadat-ibadat lain yang telah kita buat. Cuma ada satu perkara yang disebut oleh Allamatus Sya'rawi, yang ni ulama tafsir besar kita, yang mengatakan bahawa perkara yang begitu patut diambil
dititik beratkan. Diambil dititik beratkan. Bila sebutnya kita masuk 10 akhir ni, tak lain tak bukan, ialah muhasabah. Apa dia? Saudari Nurul Syarmin, muhasabah. Tu yang saya kata tadi. Syekh Sayyid Lutfi saya, rakan-rakan jemaah, warga kerja Masjid Abdul Khari, kita dah sebut tadi, betul. Kita nak cari sangat Lailatul Qadar. Dengan sebab itu kita bersungguh 10 malam akhir ni. Tetapi kata Allamatul Sya'rawi, ni satu alim besar dalam bidang tafsir. Katanya antara yang dituntut sangat untuk kita buat, untuk kita amalkan, kita kena selalu istiqamah nak buat satu benda yang saya nak sebut ni. Apa dia? Muhasabah. Muhasabah. Apa yang telah kita buat dalam hari-hari yang sudah, terutama bulan puasa yang kita lalui ini. Bagaimana siang harinya kita berpuasa, ya, sebelum malamnya kita berqiyam. Bagaimanakah tadarus Al-Quran kita, bacaan Al-Quran, tadabbur Al-Quran kita. Bagaimana dengan zikir dan juga sedekah kita, beri makan orang susah, ataupun membayar zakat berlebih-lebihlah sikit, ya, walaupun ada 3 jenis beras. Kalau di Selangor ni lah, mungkin kat lain pun sama agaknya. Kita walaupun makan beras biasa tak apalah, nak kira beras yang sederhana lah, ataupun lebih tinggi lah, sebab nak melebihkan dalam bersedekah, nak beri zakat. Ni satu benda Cikgu Din yang disebut oleh ulama tafsir. Jarang orang nak muhasabah apa yang sudah dibuat, terutama dalam bulan puasa yang sudah, ya, hari-hari yang telah kita lalui itu. Jadi 10 akhir Ramadan ni muhasabah lah. Paling tidak kita masih berada dalam bulan puasa, paling tidak. Betul puasa dah habis banyak hari sangat dah, tapi paling tidak kita masih dalam bulan puasa. Betul. Dan paling tidak malam ini masih boleh lagi qiyam. Qiyam yang kita lalui malam hari dalam bulan Ramadan, masih ada lagi malam ini, malam terakhir ni. Kita masih lagi boleh baca Quran, iaitulah bulan Ramadan juga bulan yang turun Al-Quran. Kita masih boleh bersedekah, yang mana sedekah Nabi kata paling afdal dalam bulan inilah bulan Ramadan. Maknanya masih ada kesempatan, ada, cuma masanya sudah sempit. Masanya sudah sempit. Atas dasar itu kita sebut tadi kalam Imam Sya'rawi. Apa yang jarang orang buat sewaktu puasa, lebih-lebih lagi ujung nak puasa ni, apa dia? Muhasabah. Muhasabah. Cikgu Din dan Abang Haslin, rakan-rakan, ya, yang mengikuti siaran kita petang ini. Kita bersiaran pun ringkas ni tak lama sebab line ni tak berapa kuat tuan-tuan, ya. Kami di sini ni hujan lebat, petir pun kuat juga, menyebabkan line tu selalu ditulis poor connection. Tapi tak apa yang kita dapat ambil iktibar, ambil ilmu, kita nak belajar ni. Ya. Ada satu pendakwah ni daripada Saudi, dan lebih memeranjakkan lagi pendakwah kita ini, iaitulah Fadilatul Syekh Dr. Khalid Abdul Aziz Al-Jubair namanya. Dr. Khalid Abdul Aziz Al-Jubair, pendakwah da'i daripada Saudi. Apa yang kita katakan terperanjaknya, beliau ni sebenarnya seorang pakar jantung. Kita ulang sekali lagi Abang Aslin, ya. Pakar jantung, spesialis, ya, tentang jantung. Dan tidak menghalang beliau untuk menjadi pendakwah. Ini saya nak cerita bagaimana besarnya muhasabah. Jadi beliau telah menceritakan pengalaman beliau ni dalam siri-siri dakwah yang beliau jumpa masyarakat, jumpa umat Islam. Diceritalah bagaimana siri dakwah beliau. Iaitulah pengalaman, kisah, cerita ketika beliau menjadi pakar jantung menghadapi
kematian dan pesakit-pesakit yang susah hati kerana rosak, kerana sakit jantung mereka. Maknanya seakan-akan dekat dengan kematian tu. Cuma kata Dr. Khalid ini, dia kata, pernahlah aku ni satu kali akan membuat operation kepada seorang anak muda, lebih kurang 30-an. Ya, dalam awal 30-an, 31, 33. Dan ternyata anak muda ini belum kahwin lagi, bujang lagi, laki-laki. Dan aku pun beri satu tarikh kepada beliau, yang mana beliau pun setuju mengikutlah jadual kami pakar jantung untuk dibuat operation terhadap jantungnya. Tetapi malam sebelum operation itu dilakukan, apa berlaku? Aku mendapat panggilan daripada hospital, yang mana kaki tangan aku kata, doktor silalah datang cepat ke hospital, pesakit kamu ni nampak lain sangat dah. Nazak lah, kita kata sakarat lah. Maka aku pun bergegah ke hospital, dan betul aku dapati anak muda ni nampak lemah gerak nadi dia. Denyutan jantung dia pun nampak lemah. Makna seakan-akan kalau nak buat operation pun tak boleh nak buat. Terlalu lemah. Lalu aku kata, wahai anak muda, mengucaplah, sebutlah kalimah tauhid la ilaha illallah, ya Muhammadur Rasulullah. Maka dengan serta merta anak muda ni sebut la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan apabila ia menyebut dua kalimah syahadah itu, kata Dr. Khalid, kemudian matanya memandang sikit ke langit, mati. Habis nyawanya. Maka bila aku tengok berlaku depan mata aku ni pakar jantung, pesakit aku masih muda, awal 30-an, mati. Dan sempat mengucap dua kalimah syahadah, aku talkinkan tadi, dia mengucap. Maka aku terasa dalam hati, Allah, betapa bertuahnya budak ini. Di awal umurnya, diharapkan masih kurang dosanya, diharapkan ada amalnya, dan telah terbukti ia mati dengan akhir kalamnya kalimah tauhid, kalimah syahadah. Maka aku maklumkan kepada kedua ibu bapanya, menangislah mereka terima berita tersebut. Dan bila reda sikit, aku ambil peluang cerita anak muda ini telah lafazkan kalimah tauhid, mengucap syahadah. Dan aku tanya apa amalnya budak ini, anak ini, sehingga begini kebahagiaan dia dapat di hujung hayat. Ini muhasabah ni, Cikgu Din. Maka jawabnya ibu bapanya, anak kami ni satu orang yang sangat baik. Ia bangun awal mengejutkan subuh kepada kami. Dan dia pun orang istiqamah belajar buat kebaikan. Dan tidak kami ketahui melainkan dia berkawan dengan orang-orang soleh. Lalu bila aku dengar, aku dapat sedikit pengajaran nak buat bekalan, panduan, nak hisap diri sendiri, kata Dr. Khalid Al-Jubair, Abdul Aziz Al-Jubair. Maka dia kata, aku pun telefon beberapa kawanku yang pakar jantung juga. Lalu aku ceritakan salah seorang pesakit aku, muda lagi, 30-an, meninggal dengan kalimah syahadah. Menurut kedua ibu bapanya, orang baik sangat. Ya, orang kejutkan subuh orang buat baik, istiqamah, belajar, berkawan orang-orang soleh. Maka bila aku cerita kepada kawan-kawanku yang semuanya pakar jantung belaka, apa kata mereka, Abadin? Apa kata pakar-pakar jantung yang dengar kisah ini? Mereka kata, aku nak bercuti selama 2 minggu. Mana di kalangan pakar jantung tu bila dengar cerita ni, dia kata kami nak ambil cuti 2 minggu. Maka Dr. Khalid Abdul Aziz Al-Jubai bertanya, kenapa kamu nak ambil cuti? Maka jawab rakan-rakannya pakar jantung di Saudi ni, ya,
Kisah ini dikaryakan dan dimuatkan, dirakamkan dalam karya yang disusun oleh pakar jantung ini, pendakwah kita. Dr. Khalid Abdul Aziz Al-Jubair. Musyahadat tabib. Musyahadatut tabib. Kesaksian seorang doktor, pengalamannya merawat orang-orang sakit jantung sehingga membawa kematian tu. Maka kawan-kawanku bakal jantung kata kami nak cuti 2 minggu, tak lain tak bukan kenapa kami nak hisap diri, nak muhasabah diri sendiri. Demi Allah wahai Khalid, kata kawan-kawannya, anak muda ini terlebih baik dari kami beribu kali ganda. Buktinya ia meninggalkan dunia dalam kalimah tauhid, dalam kalimah syahadah. Sedangkan kita ni berstatus pakar, cerdik pandai, orang kaya, ya, ada kedudukan. Belum tentu lagi bagaimana kesudahan kita di akhir hayatnya. Ini saya nak beritahu, nak kongsi kepada kawan-kawan, bagaimana muhasabah itu adalah satu benda yang sangat perlu. Sehingga pakar jantung yang kita kata gajinya lumayan, kedudukannya ada, dipandang hormat dalam masyarakat, mengambil iktibar dengan dengar kisah seperti ini, Allah, budak ini lebih baik daripada kami beribu kali ganda. Sebab yang paling penting kita meninggalkan dunia tak lain tak bukan apa dia, dalam kalimah syahadah, dalam kalimah tauhid. Inilah sahabat-sahabat sekalian yang kita nak polish, kita nak gilap sifat mahu muhasabah. Lebih-lebih lagi macam saya sebut tadi, memang betul Ramadan sudah hujung, tapi paling tidak cuba ingat masih dalam bulan puasa, masih. Cuma waktunya sudah sempit. Tarawih dah tak berapa malam lagi, malam ni malam akhir, tapi paling tidak malam ini masih boleh bertarawih, berqiyam. Yang qiyam dan tarawih itu duduk dalam bulan Ramadan lagi. Maka hendaklah kita ambil satu iktibar yang besar, muhasabah. Kerana muhasabah ini membawa kebaikan yang banyak. Mudah-mudahan selamat berkat kepada sahabat-sahabat sekalian dan juga diterima amal kita hendaknya. Jangan lupa doakan sesama kita mengambil syafaat bersahabat dengan rakan-rakan yang soleh. Kami daripada Masjid Al-Bukhari Kuala Lumpur mengucapkan selamat berbuka dan selamat menyambut Idul Fitri. Kullu am wa antum bi khair. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum. Wa sallallahu ala sayyidina wa habibina al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.